semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan keseimbangan pendapatan negara mengikut analisis ADAS. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah selepas ini diharapkan para pelajar berupaya untuk memahami kelok AD dan kelok AS, menerangkan faktor peralihan kelok AD dan AS, menerangkan keseimbangan pendapatan negara menggunakan analisis ADAS dan juga menerangkan kesan perubahan keseimbangan pendapatan negara menggunakan analisis ADAS. Jom kita mulakan sekarang. Pengenalan. Permintaan agregat ataupun AD ataupun dalam bahasa Inggeris ialah aggregate demand. Penawaran agregat iaitu AS ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu aggregate supply. Apakah AD? Kelok AD ataupun kelok permintaan agregat merujuk kepada tingkat perbelanjaan benar yang dilakukan oleh ekonomi pada pelbagai tingkat harga. Kelok AD adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Untuk melukiskan kelok AD, kita akan melabelkan paksi terdahulu iaitu paksi X sebagai keluaran negara benar dan paksi Y sebagai P iaitu harga. Dan kita akan melabelkan O origin. Dan seterusnya kita akan melukiskan kelok AD yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan kita melabelkan AD. Pada P0, keluaran negara benar ialah Y0. Apabila harga meningkat dari P0 ke P1, kita mendapati bahawa keluaran negara benar berkurang daripada Y0 menjadi Y1, iaitu berlakunya pengurangan keluaran negara benar. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peralihan kelok AD? Antaranya yang pertama iaitu perubahan komponen AE iaitu C, I, G, ekspor dan ekspor bersih. Kedua iaitu perubahan bekalan wang iaitu MS. Sekiranya soalan menanyakan tentang faktor-faktor yang meningkatkan AD, maka kita akan melakukan perubahan ini menjadi peningkatan. Peningkatan C, I, G, ekspor dan ekspor bersih. Untuk peningkatan kelok AD iaitu peningkatan MS. Sekiranya soalan menanyakan tentang penurunan AD, maka faktor-faktornya ialah penurunan komponen AE iaitu penurunan C, I, G, ekspor dan ekspor bersih. Manakala untuk faktor yang kedua ialah penurunan bagi MS. Baik, kita akan lihat pula tentang kelok AD yang beralih, di mana kelok AD beralih ke kanan akibat daripada pertambahan untuk C, I, G, ekspor, ekspor bersih dan juga bekalan wang iaitu MS serta juga dengan pengurangan import. Untuk melukiskan kelok AD yang beralih ke kanan, iaitu sebelum kita mulakan untuk melukiskan kelok tersebut, kita akan melabelkan paksi X sebagai keluaran negara benar dan paksi Y sebagai P iaitu harga. Dan kita akan melukiskan kelok AD yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan.
kita akan melabelkan AD kosong. Ini ialah langkah yang pertama. Langkah yang kedua iaitu kita melukiskan arrow iaitu beralih ke kanan, di mana kelok AD yang baharu ialah AD1 di mana AD beralih ke kanan dari AD0 ke AD1. Langkah yang kedua iaitu melukiskan kelok AD1. Dan kita akan melabelkan pada P0, pendapatan pada AD0 ialah pada Y0. Selepas berlakunya AD yang beralih ke kanan, iaitu Y ialah pada Y1. Di mana kita mendapati bahawa keluaran negara benar telah pun meningkat, iaitu dari Y0 menjadi Y1. Apakah itu kelok AS? Kelok penawaran agregat merujuk kepada tingkat output yang dikeluarkan oleh ekonomi pada pelbagai tingkat harga. Untuk melukiskan kelok AS, sebelum itu kita akan melabelkan paksi X sebagai keluaran negara benar dan paksi Y sebagai P iaitu harga. Dan kita akan melabelkan O origin. Kelok AS adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Untuk melukiskan kelok tersebut, kita akan melukiskan garisan AS dan melabelkannya. Dan kita akan melukiskan pada P0, keluaran negara benar ialah pada Y0. Apabila harga meningkat daripada P0 meningkat menjadi P1, kita mendapati bahawa keluaran negara benar telah pun meningkat iaitu dari Y0 menjadi Y1. Baik, apakah faktor-faktor berlakunya peralihan kelok AS? Antaranya ialah yang pertama, perubahan kos pengeluaran ataupun harga input seperti kos buruh, kos bahan mentah. Kedua, iaitu perubahan teknologi. Yang ketiga, iaitu perubahan produktiviti. Dan yang keempat, iaitu perubahan sumber ekonomi. Sekiranya soalan menanyakan tentang kelok AS yang beralih ke kanan, maka kita akan mengubahsuaikan perubahan ini menjadi sama ada penurunan ataupun pertambahan, iaitu faktor-faktor kelok AS beralih ke kanan, iaitu yang pertama ialah penurunan kos pengeluaran, kedua iaitu peningkatan teknologi, ketiga peningkatan produktiviti, dan yang keempat ialah peningkatan sumber ekonomi. Manakala apabila soalan menanyakan tentang kelok AS yang berlakunya penurunan, maka faktor-faktornya ialah yang pertama iaitu pertambahan kos pengeluaran, yang kedua pengurangan teknologi, yang ketiga iaitu pengurangan produktiviti dan yang keempat iaitu pengurangan sumber ekonomi. Baik, sekarang kita lihat pula kelok AS yang akan beralih ke kanan. Antara faktor-faktornya adalah akibat daripada penurunan kos pengeluaran dan juga pertambahan teknologi, produktiviti serta sumber ekonomi. Untuk melukiskan kelok AS yang beralih ke kanan, sebelum itu kita akan melabelkan paksi X sebagai keluaran negara benar dan paksi Y sebagai harga P dan kita melabelkan O origin. Langkah yang pertama, kita akan melukiskan kelok AS dan langkah yang kedua iaitu di mana AS beralih ke kanan. Maka kita akan lukiskan arrow di mana AS beralih ke kanan menjadi AS1. Ini adalah merupakan langkah yang kedua.
Seterusnya, kita akan melabelkan harga pada P0 dan pada pendapatan asal iaitu pada Y0. Selepas peningkatan kelok AS yang beralih ke kanan, kita mendapati keluaran negara benar telah pun meningkat iaitu dari Y0 meningkat menjadi Y1. Seterusnya, kita lihat pula tentang keseimbangan ADAS. Untuk melukiskan kelok keseimbangan ADAS, kita akan melabelkan paksi iaitu paksi X sebagai keluaran negara benar dan paksi Y sebagai P iaitu harga dan kita melabelkan O origin. Langkah yang pertama, lukiskan kelok AD. Langkah yang kedua, lukiskan kelok AS. Langkah yang ketiga iaitu melabelkan E0, P0 dan juga Y0. Dan seterusnya pada Y1, ia adalah bersentuhan pada P1, ia adalah bersentuhan dengan Y1 dan juga Y2. Pada harga P2, ia adalah bersentuhan pada Y1 dan juga Y2. Kita mendapati bahawa pada harga P1 berlakunya ketidakseimbangan di mana AD melebihi AS. Ini adalah lebihan AD. Pada harga P2, AS adalah melebihi AD di mana ia juga berlakunya ketidakseimbangan di mana ia berlakunya lebihan AS. Apabila berlakunya ketidakseimbangan, ia akan balik kepada keseimbangan iaitu pada P0, E0 dan juga Y0. Seterusnya, kita lihat pula tentang perubahan keseimbangan ADAS. Antaranya, ia disebabkan oleh yang pertama, perubahan permintaan agregat, yang kedua, perubahan penawaran agregat, dan yang ketiga iaitu perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat secara serentak. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.